is possible. Salam sejahtera, saya Robert Anand Bonsul, nombor metrik 282519. Kami dari kumpulan UUM PES Sibu dan saya bersama Lester Jamaica Anak Jilum 282228 dan Yung Rafidah binti Haji Junaidi 282595. Di mana kami akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan iaitu Hak Cipta untuk subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Pengenalan. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau penerima haknya untuk mengawal pengeluaran semula atau berbagai-bagai bentuk penggunaan karya berkenaan bagi sesuatu tempoh. Seseorang yang mendapat idea baru mesti menzahirkannya dalam bentuk tulisan atau sesuatu produk supaya ia dapat diberikan hak di bawah atau ini. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi penulis dan pencipta daripada pengeluaran semula hasil karyanya tanpa kebenarannya. Ia akan menggalakkan perkembangan sesuatu karya demi faedah masyarakat sekaligus memastikan sesuatu kreativiti diteruskan dan pencipta-penciptanya mendapat pulangan yang sepatutnya. Perbincangan tentang isu dan undang-undang berkaitan dengan isu. Harga produk cetak rompak. Harga produk atau barangan cetak rompak yang jauh lebih murah daripada barangan tulen. Lazimnya barangan cetak rompak seperti VCD, CD, perisian komputer dan sebagainya dijual dengan harga yang lebih murah kerana mereka yang terlibat dalam pengeluaran barangan ini hanya memerlukan kos yang rendah dan tidak perlu membayar bayaran royalti kepada pengeluar asal barangan tersebut. Jual cetak rompak. Penjualan barangan cetak rompak di tempat-tempat terbuka menyebabkan masalah cetak rompak ini masih belum diatasi sepenuhnya. Penjualan cetak rompak ini biasanya dijalankan di tempat-tempat awam seperti pasar malam, di kaki lima, pasar raya dan sebagainya. Isu cetak rompak di Malaysia bukanlah masalah baru di negara ini. Masalah kegiatan haram ini telah berlaku sejak sekian lamanya. Jika ditinjau dari sudut pengertiannya, cetak rompak ialah satu pencabulan hak cipta yang bermaksud penggunaan bahan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta tanpa izin, iaitu mencabuli isalah satu hak eksklusif pemilik hak cipta asli, seperti hak untuk mengeluarkan semula atau menjalankan karya yang di hak cipta, iaitu menghasilkan karya direktif yang berasaskan karya yang di hak cipta itu. Dari sudut undang-undang, cetak rompak bermaksud aktiviti penyalinan, pengedaran dan penggunaan produk harta intelek secara haram tanpa izin pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut. Salam sejahtera, saya Lester Jamaica Anak Jilum, nombor metrik 282228. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya, yaitu peniruan melalui teknologi. Teknologi yang canggih juga mendorong kepada penularan kegiatan ini. Dengan adanya teknologi yang canggih ini, pihak yang terlibat dalam barangan cetak rompak dapat menghasilkan produk tiruan yang serupa dengan produk yang asal. Kajian juga mendapati bahawa faktor harga merupakan tarikan utama dalam membeli VCD atau CD cetak rompak. Menurut Tom 1998, walaupun pada tahap kualiti yang lebih rendah, harga yang lebih rendah merupakan penarik bagi pengguna untuk membeli barang-barang cetak rompak. Undang-Undang Komunikasi yang berkaitan isu hak cipta cetak rompak. Akta Hak Cipta 1987, Pindaan 1997. Hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Pencipta atau penerima haknya untuk mengawal pengeluaran semula atau berbagai-bagai bentuk penggunaan karya berkenaan bagi sesuatu tempoh. Bermula pada bidang kesastraan dan kesenian, perkembangan teknologi meluaskan perlindungan hak cipta dalam bidang filem, rakaman suara, penyiaran, serta atau cara komputer. Tujuan akta ini dikuatkuasakan adalah untuk melindungi pendapatan yang bakal diperolehi oleh pencipta dan penerbit sesuatu karya. Akta Hak Cipta 1987 ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong pada 30 April 1987. Akta ini memasukkan Akta Hak Cipta 1969. Akta ini dipindah oleh Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Antara sebab utama pindaan ini adalah berikutan masalah pemindahan karya hak cipta melalui internet dan melindungi karya sastra, muzik, seni, filem, rakaman bunyi dan siaran, karya sastra, muzik dan seni,
kecuali fotograf. Wujudnya sepanjang hayat si pencipta dan 50 tahun selepas kematian, dan karya filem, rakaman bunyi dan siaran bagi tempoh 50 tahun selepas diterbitkan. Akta Cakra Optik 2000 dan Peraturan Cakra Optik 2000. Akta ini bertujuan untuk melesen aktiviti penghilang cakra optik demi untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna, menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan aktiviti penghilang cakra optik yang beretika, melarang segala kegiatan berbentuk penipuan dan cetak rompak serta melindungi harta intelek milik individu atau organisasi. Pandangan tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dianalisis. Terdapat pelbagai langkah untuk mengatasi masalah kegiatan cetak rompak. Salah satu langkah yang boleh dijalankan ialah dengan menjalankan dasar memboikot barangan cetak rompak. Dengan adanya dasar tersebut, tidak mungkin wujud permintaan daripada para pengguna. Penekanan terhadap kesedaran penghargaan hak cipta atau paten adalah penting dalam setiap lapisan masyarakat. Kesedaran yang dimaksudkan di sini ialah kesedaran mengenai hasil usaha yang telah diusahakan oleh para pengeluar asli. Hasil tersebut telah ditiru tanpa kebenaran, malah pihak yang meniru dan mencetak rompak mendapat pulangan yang tinggi berbanding pengeluar asli ini. Seterusnya untuk langkah kedua, seperti menjalankan harga kawalan maksima terhadap barangan asli, yang juga untuk membendung masalah ini. Harga kawalan maksima yang dimaksudkan di sini ialah penetapan harga maksimum oleh badan-badan tertentu bagi menetapkan sesuatu barangan asli seperti VCD dan DVD yang difikirkan berpatutan untuk dibeli oleh para pengguna. Langkah ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang secara tegas yang perlu dijalankan bagi mengatasi kegiatan cetak rompak. Yang setakat ini, beberapa akta dan undang-undang telah digubal bagi mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan cetak rompak. Antara akta-akta yang diperkenalkan adalah seperti Akta Hak Cipta 1987, Akta Perihal 1972 dan Akta Cakra Optik 2000. Undang-undang Cyber yang diperkenalkan bagi mengatasi masalah cetak rompak, industri komputer seperti Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tanda Tangan Digital 1997, Akta Teleperubatan 1997 dan Akta Hak Cipta Pindaan 1997. Sebagai kesimpulan, kegiatan cetak rompak ini tidak semestinya terdiri daripada golongan pelajar sahaja, tetapi juga boleh terdiri daripada mereka yang datang daripada golongan kelas bawahan yang ingin mencapai keinginan hidup untuk mendapatkan wang. Isu cetak rompak boleh menjejaskan ekonomi negara dan pelaburan negara yang turut terjejas. Jadi kita perlulah berusaha menyekat masalah ini dan menyokong barang-barang yang tulen. Pelbagai usaha dan kawalan telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membendung kegiatan ini. Dengan ini, selesai sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.